Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengumpulkan kita semua dalam majlis ilmu yang mana Allah telah memudahkan urusan kita dan memberikan keberkatan pada usia kita dengan memperbanyakkan siri amalan-amalan yang terbaik kerana kita sedang membeli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita nak beli, kita beli yang terbaik. Ya, kerana Allah suka kepada yang terbaik dan Dia akan bagi yang terbaik untuk kita. Dan mudah-mudahan Allah pemudahkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masih lagi bicarakan dalam peta pula draft yang gambar yang kita lihat di antara liku-liku perjalanan hidup kita. Ya, liku-liku perjalanan hidup kita. Kita telah bicarakan sampai tahap dunia kiamat. Ya, di antara berkaitan dengan dunia kiamat. Dan bila kita bicarakan tentang dunia kiamat, semuanya mesti ada dalil dan fakta yang mana ianya bukan satu perkara main-mainan. Apabila para sahabat bertanya tentang kiamat, lalu Rasulullah bertanya, "Madza a'adatta lil qiyamah?" Apa yang kamu sediakan untuk kiamat? Takkan sekadar nak tahu je, mesti ada penyediaannya. Jadi kita telah membicarakan, Allah memberitahu kita di antara tanda-tanda kiamat yang kita telah bicarakan. Ya, banyak 100 lebih dan semuanya sudah berlaku. Bermula daripada kemunculan Rasulullah sebagai Rasul dan kewafatan baginda, itu adalah tanda-tanda kiamat. Bayangkan Rasulullah tunjukkan jari dia, aku diutuskan kiamat begini. Kan? Begini, maksudnya rapat sangat-sangat. Dekat sangat-sangat. Jadi kiamat ni terlalu dekat untuk kita, itu 1400 tahun yang silam. Sekarang ni lagi dekat. Dan kita telah bicarakan di antara tanda-tandanya yang kecil-kecil dah banyak dan tanda-tanda yang besar pada pelajaran yang lepas kita dah bagi tahu. Ada yang berturut-turut, ada yang tak tahu di antara mana satu. Ya. Cuma kita dah sampai pada tahap berlakunya letupan di Eden, di selatan Yaman, yang mana api itu menghalau manusia menuju ke Syam. Ya, Syam tu termasuklah Jordan, Syria, Palestin, tu semua Syam. Ya. Membawa manusia ke satu tempat di Syam yang dikatakan mahsyar dunia, tempat berkumpulnya manusia di dunia lalu akan dihancurkan. Okey. Jadi dalam peristiwa itu, satu perkara yang menarik, Allah nak menggambarkan peristiwa itu di dalam surah Al-Hajj. Okay, kita tengok surah Al-Hajj. Okey, surah Al-Hajj, page muka surah yang ke-22. Okey, page 331. 332. Ayat yang pertama kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Wahai manusia, takutlah
Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu. Lalailah semua wanita yang menyusu anaknya dari anak yang disusuinya. Dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia di dalam keadaan mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Okey. Ayat ini merupakan satu peringatan Allah kepada kita tentang keadaan kiamat. Ya, keadaan kiamat yang mana Allah katakan takut. Kena ada perasaan takut kita kepada Allah. Kenapa? Kegoncangan kiamat ini lain daripada yang lain. Dia tak macam goncang, ya, budak orang goncang diri kita geduk-geduk-geduk. Tak ada. Ya, tetapi kegoncangan ini adalah kegoncangan yang menggerunkan. Kerana apa? Kita menyaksikan ayat-ayat Al-Quran, bangunan semua hancur. Ya, kegoncangan dia. Bukit Bakau pun hancur. Ya, dahsyat. Kenapa? Di akhir zaman nanti kegoncangan itu meratakan muka bumi menjadi seperti dataran. Habis gunung ganang, tak ada dah. Ya, kerana hentakan. Fa iza dukkatil ardu dakkan dakka. Bila bumi itu dihentak dengan sekali hentakan menjadi debu, ya, berarti kegoncangan dia lain daripada yang lain. Tapi alhamdulillah orang yang beriman kita katakan dah mati awal dah. Dia tak merasakan kegoncangan ini. Dan mudah-mudahan kita termasuknya lah. Masya Allah, kita bila sebut mati awal, amin belaka. Kan? Alhamdulillah ya, mati supaya belum sampai pada hari yang fitnah yang dahsyat ini. Kemudian Allah mengatakan, ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu. Lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya. Anak-anak yang tengah menyusu, wanita yang menyusu anak. Tidak ada orang yang lebih menyayangi anak seperti seorang ibu. Betul? Bapa pun kurang kan? Tapi ibu, dia menyayangi anak dia begitu sekali. Waktu menyusu tu, bayangkan nak ceritakan, dia boleh lepaskan anak daripada susuan dia. Ya, lain. Kalau pak dikatakan tengah bagi susu botol tu dia lepas, okeylah, kita boleh tahu perangai bapa macam tu. Bukanlah semua, kan? Tapi kalau seorang ibu, dia memang hati dia dah touch pada baby tu bila dipeluk lagi, ya, dia punya hubungan tu lain. Dan kita tahu bahawa seorang ibu sanggup mati demi anak dia. Ya, kalau kita baca akhbar, saya pernah baca akhbar kebakaran tu berlaku, anak tu bawah ibu, mak dia dah mati, anak masih lagi hidup di bawah ibu, ya. Kebakaran tu dahsyat. Seorang ibu dahsyat. Dia punya pengorbanan tu bak kata orang gila-gila dalam bahasa kita, ya. Sorry. Memang dia punya pengorbanan dahsyat pada anak-anaknya. Cuma anak yang reti harga ke tidak. Pasal mereka tak beranak, tak tahu lagi. Cuma nak cerita. Bayangkan tengah menyusu dia boleh lepaskan. Bagaimana? Bukan apa? Kerana takut keadaan tu. Gila, dia jadi macam takut sangat-sangat. Ya, okey. Lepas tu Allah katakan di sini, apa dia? Dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Ya, semua wanita yang hamil gugur. Bayangkan dalam tsunami, ya, tahun 2003 ke berapa? 2003, ya. Tsunami yang 300,000 orang mati lebih. Ya, dia berlaku di Indonesia. Malaysia kena gegaran sikit je, kan? Tahu tak? Kakak saya pada hari itu mengandung 6 bulan gugur. Ya. Dan orang kawasan Manjung lebih kurang 63 orang gugur. Ya, pada hari tersebut. Di Perak. Sorry? Tak. Itu yang saya katakan. Gegaran bila nak berlaku kiamat ni lain gegaran dia. Dia tak sama macam gegar atas bawah ni. Gegaran tu dari bumi tu memainkan peranan juga sampai gugur. Ya, bayangkan 63 orang gugur pada hari itu. Dahsyat. Itu baru gegaran yang kita tak rasa apa pun, kan? Tapi dia punya gegaran dalaman kita yang rasa. Kita tak perasan. Gugur. Dan kalaulah begitu kiamat, kan Allah kata semua orang akan gugur. Sebab itu teruk.
Negara yang begitu dahsyat. Ya. Okey. Dan Allah ceritakan lagi apa dia? Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk ataupun gila, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk ataupun gila, akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Mereka dah tak tahu ke mana nak pergi ni. Ya, ke mana nak pergi. Okey, kerana dah dikumpulkan. Di mahsyar tu dikumpul, lalu mahsyar dunia ni yang berkaitan dengan peristiwa akhir zaman, kiamat ni, lalu mereka tak tahu ke mana nak pergi. Ke sana tak kena, ke sini tak kena. Dah jadi kelang kabut. Mereka bukan gila, bukan mabuk, tetapi takut. Bayangkan waktu World Trade Center jatuh tu kan, kita tengok berbagai-bagai. Semua nak menyelamatkan diri masing-masing. Yang jatuh dia bangunan tu jatuh ke? Bukan jatuh. Mereka terjun nak selamatkan diri dengan harapan mereka selamat. Tapi mati juga. Kan? Berarti dah tak tahu nak buat apa dah. Ya. Itu baru peristiwa World Trade Center berlaku, letupan yang ataupun dilanggar kapal terbang dikatakannya kan. Konspirasi yang berlaku. Tapi nak cerita, ketakutan manusia dah sampai tahap begitu. Kalau itulah ketakutan manusia, memang baby disusu dibuang campak macam tu. Itu gambaran kiamat yang menakutkan, yang perlu kita minta lindunglah Allah supaya kita tak kena. Dan ini apabila ayat yang terakhir tu Allah katakan, akan tetapi azab Allah itu sangat keras, maka orang yang jahat di muka bumi merasakan azab Allah di antara azab yang keras. Tak habis lagi tu. Tak habis lagi tu. Kita akan ceritakan. Baik. Kita tengok ayat-ayat berkaitan dengan kiamat. Di antaranya, kita buka juzuk Amma punya, juzuk ke-30, surah surah Al-Infitar, surah yang ke-82, muka surat 587. Okey, baik. Jumpa? Surah ke-82, muka surat 587. Ayat yang pertama kita mulakan. Okay. Saya minta sambil-sambil kita baca ni, ibu-ibu suka tengok apa ni dalam TV kita kan, berbagai-bagai channel yang ada, di antaranya berkaitan dengan galaksi. Boleh bayangkan galaksi bila saya bicarakan? Boleh bayangkan ya? Kita tergambar planet-planet, mana galaksi Milky Way, Bima Sakti, kan? Boleh tergambar tak? Boleh? Saya minta gambarkan. Ya, gambarkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Iza as-sama'u fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan meluap dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah dilalaikan. Subhanallah. Okey. Ini di antara gambaran kiamat yang Allah katakan ya, tentang terbelahnya langit. Terbelahnya langit. Kita pun tak tahu mana langit kan. Ya, kalau kita belajar sains bahawa gambaran atas biru tu belum langit lagi. Itu hanya lapisan cahaya. Ya, tapi memang nak ceritakan kedudukannya begitu dahsyat. Kenapa? Langit akan merekah. Ya, langit akan merekah. Ini di antara permulaan yang dikaitkan dengan kiamat. Bila langit terbelah. Langit terbelah macam mana? Jom kita tengok dalam ayat. Kita kaitkan macam mana Al-Quran tu dikait-kait. Buka surah Ar-Rahman.
Surah Ar-Rahman, surah yang ke-55. Ayat muka surat 532 ayat 37. Kita mulakan ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah kamu dustakan? Maka apabila langit terbelah menjadi seperti mawar yang merah, seperti kelipan minyak, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah kamu dustakan? Berarti keluar api, zoom. Ya, seperti mawar yang merah, seperti bunga dia terkeluar tu. Zoom, zoom. Ya, Mekah langit, dunia kiamat. Ya, ibu-ibu, hari ini kita tengok langit cantik, indah. Tetapi pada hari kiamat, okey, kita akan menyaksikan. Waktu itu, bayangkan manusia berada di kawasan yang dikatakan berkumpulnya manusia sebelum kiamat yang dahsyat ni, dipadamkan matahari. Tup. Padam matahari. Yang selama ni kita ada ni matahari ni kan, dipadamkan. Bila padam, gelap gulita. Di situ nampak rekahan langit. Ui, dahsyat, memang gila lah waktu tu. Ya, orang jadi gila, tak tahu ke mana nak lari. Okey, jom kita tengok lagi ayat-ayat dalam surah, balik tadi juzuk Ammah, surah At-Takwir. Muka surat 586, surah yang ke-81. 586. Ayat, kita mula ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tu pasal kalau kita hafal juzuk Ammah pun, kita juzuk 30 ni kita tahu makna-makna dia. Kalau bawa dalam solat, menangis sebenarnya dengan ayat-ayat yang begini. Ya, nanti kita tengok lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isharu uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan dan apabila lautan dipanaskan dan apabila roh-roh dipertemukan, apabila bayi-bayi perempuan dikuburkan hidup-hidup, ditanya kerana dosa apakah dia dibunuh, dan apabila catatan-catatan amal dibuka
dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila syurga didekatkan, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan. Subhanallah, ya. Menakutkan sebenarnya, peringatan Allah dalam ayat ni menakutkan. Diingatkan balik bahawa secara kasar bahawa semua kita akan dibangkitkan dalam keadaan menggerunkan. Itu di antaranya. Sebelum tu diceritakan bagaimana kiamat berlaku. Dia ditunjukkan matahari itu terpadam. Zoom. Ya, digulungkan, dipadamkan. Tak boleh nak gambarkan. Ya. Tapi itulah perjalanan hidup kita. Bumi akan dihancurkan. Okey? Baik. Kita dah tengok ayat ini matahari dipadamkan. Bila matahari padam dah tak ada cahaya-cahaya ni. Bulan dan bintang bergantung pada cahaya matahari. Maka tidak ada cahaya ni melainkan kita nampak. Bukan kita, Allah ceritakan rekahan-rekahan langit tu keluar api. Tum kan. Berarti pejal langit tu. Ya, keluar api. Maka planet mula dijatuhkan. Bayangkan kita berada di bawah langit yang pertama. Okey? Sepakat? Memang kena sepakat lah pun. Memang bawah langit pertama. Dan kita berada di galaksi Milky Way ataupun galaksi Bima Sakti. Okey? Dan galaksi Bima Sakti ada berapa? Berjuta-juta bintang. Yang dikatakan kalau tak salah saya berapa bilion dia ada buat catatan. Itu andaian aja. Ya, ahli astronomi ni, ya, berjuta-juta bintang. Kalau kita ambil beras sekarang, ambil sebiji, itulah nilaian dia. Lebih kurang. Saya pernah sukat dalam berapa setengah kilo berapa. Banyak juga kita makan sehari. Ya. Beribu biji nasi tu kita makan. Tak perasan pula. Ya. Okey, cuma nak cerita sebiji beras kita ambil daripada satu paket 10 kilo tu. Itulah bumi. Yang lain semua planet. Okey? Boleh bayang? Dalam Milky Way lebih kurang, itulah sebiji bumi. Dan dalam tu, yang lain-lain tu planet-planet yang dia punya saiz tak sama. Tak habis lagi tu. Itu baru Milky Way. Dikatakan di bawah langit dunia ada berjuta-juta galaksi. Boleh bayangkan berapa banyak? Planet-planet. Kita nak bicarakan apa? Bila planet-planet jatuh bertaburan. Bumi kat mana? Boleh bayang? Bila planet-planet mula jatuh. Bukan jatuh apa? Berlaga antara satu sama lain ni. Bumi kena tak? Confirm kena. Kita di antara planet-planet yang berada di bawah langit pertama. Ya. Bila berlaga satu sama lain tu, ya dahsyat. Ya. Pelanggaran ini dahsyat, bukan main-main. Kalau kereta dengan kereta apa berdum, kan? Tak apa lagi tak hancur. Ya, tapi kita hancur. Ya, saya teringat seorang sister tu, masya-Allah baik. Saya katakan dia budak baik lah. Ya. Dia cerita kat saya macam mana berlaku pada diri dia. Allah, itu pasal kita bila dapat nikmat, ya, bersyukur pada Allah, jangan minta diuji. Ya, jangan minta diuji. Ya, ingat bila kita minta pada Allah, jangan minta Allah uji, minta Allah berkatkan kita hidup apa semua tau. Saya rasa cerita dah ke? Ada kan? Nampak tu. Ya, yang waktu dia letak nak ambil barang bibi dia tu, ya, dia parking kat tepi jalan tu, kereta zoom, langgar dia belakang. Habis 2 kaki dia. Tapi sabar, dia redha. Masya Allah, budaknya baik. Budak rajin bekerja. Bos dia sayang. Mula masuk Gleneagle, lepas tu masuk Ampang Puteri. Ya, lama. Dan lepas tu, alhamdulillah, dia kerja balik lah. Bos panggil. Tapi, bos sediakan kereta apa semua mewah kan. Tapi itulah. Ya, Allah. Nak menunjukkan dia Tuhan yang Maha Besar. Ya. Itu dan kita diarahkan untuk mengkaji, tak menjadi masalah. Sebenarnya pasal kita dah dilantik sebagai khalifah, kita mengkaji, buat research untuk apa-apa rujuk kebesaran Allah.
kehebatan Allah yang terkandung. Kita tak tahu. Memang itu di antara benda yang agak sukar kita fahami. Ya, kejadian langit dan bumi adalah satu yang Allah katakan untuk ahli albab, orang yang berfikir. Wallahu a'lam, ya. Tapi memang ialah itu tentang kebesaran Allah lah. Okey, baik. Bila langit-langit, planet-planet itu berlaga satu sama lain, kita tengok ayat ni mudah kita baca. Rasanya kita hafal pun. Tapi kita tak tahu makna dia. Ya. Ibu-ibu cuba hafal makna dia. Kerana itulah kemuncak kiamat dalam peristiwa kiamat. Okey, buka surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah, surah yang ke 101. Muka surat 600. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran. Ya, macam kita kata kupu-kupu ataupun kelekatu yang berterbangan. Apa maksud tu? Tahu tak bila bumi dah berlaga dengan planet-planet, hancur bumi kita, manusia pada ketika itu kat mana nak duduk? Tak ada. Dia seperti berterbangan macam itulah. Kerana kita terikat dengan graviti. Bila bumi dah tak ada, graviti dah tak ada, berterbangan. Yang menjadi masalah berterbangan itu dah satu bab. Planet dengan planet berlaga, dia berada di tengah-tengah tu. Hancur. Confirm hancur. Yang kita dah gambarkan bilion-bilion planet ini berlaga dan akhirnya habis, dah tak ada apa. Dan ini mengisyaratkan, Allah menceritakan manusia pada waktu itu berterbangan, berarti dah tak ada dah graviti, tak ada dah bumi, mereka dalam keadaan menggerungkan. Itulah azab bagi orang yang terakhir di muka bumi. Dahsyat ya. Kalau macam itu, na'udzubillah, dahsyat. Sangat-sangat. Ya, kerana apa? Waktu itu gelap gulita, tak ada dah apa-apa, berlaga habis semua. Na'udzubillah min zalik, ya, minta lindung kepada Allah, kita minta lindung kepada Allah, dan itu adalah kemuncak azab, ya. Lepas tu pada hari manusia seperti kupu-kupu yang berterbangan dan gunung ganang seperti bulu yang dihembur-hemburkan, yakni ditiupkan, tak ada apa-apa dah. Gunung ganang tu dah jadi tak ada apa-apa, maka hancurlah dunia. Itulah tiupan sangkakala yang pertama. Ya, apabila di dalam hadis Rasulullah mengatakan malaikat Israfil telah meletakkan tiupan dia pada mulut dan melihat kepada Arasy Ar-Rahman, dan dia tidak berkedip-kedip matanya kerana takut dikedip tu tiba-tiba arahan berlaku. Jadi dia dalam keadaan bersedia. Okey. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada berkata, apabila sahabat bertanya tentang tiupan sangkakala pertama, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila berlakunya ialah insya-Allah orang beriman tidak akan merasa dalam bab ini, tetapi Rasulullah mengatakan, ya, hadis yang diriwayatkan dengan dari silsilah hadis sahihah, Rasulullah bersabda, bagaimana aku boleh tenang sedangkan peniup sangkakala telah meletakkan tanduk tiupannya di mulut dan dia telah menunduk dahinya bersedia untuk meniupnya dan telinganya sentiasa terpasang menunggu arahan untuk meniup. Apabila diarahkan tiup, maka dia akan meniupnya. Lalu sahabat-sahabat bertanya, apa yang perlu kami ucapkan wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, ucaplah hasbunallahu wa ni'mal wakil,
Tawakkalna 'ala Allahi rabbina. Ya. Jadi ucapan ni amat penting, hasbunallahu wa ni'mal wakil, paling kuranglah. Ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini menunjukkan cukuplah Allah sebaik-baik tempat kita menyerah. Ya, dan ditambahkan tawakkalna 'ala Allahi rabbina, dan kami hanya menyerah kepada Allah Tuhan kami. Subhanallah. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Hakim, berkata Rasulullah bersabda, sesungguhnya mata peniup sangkakala semenjak diserahkan tugas itu sentiasa merenung pada arash, ditakuti akan diarahkan berkelip sebelum berkelip matanya, seolah-olah matanya seperti bintang yang bersinar. Okey? Maka itu dia kedudukan malaikat yang akan meniup sangkakala. Malaikat apa nama? Israfil. Okey, dalam siri nama-nama malaikat pun kita kena jaga. Kenapa nama-nama malaikat yang kita hafal kadang-kadang dah bercampur dengan Israiliyat. Okey, malaikat yang kita masyhur Jibril, okey betul, Mikail, okey betul lagi, Israfil, okey, lagi Ridwan, Malik, lagi Munkar, Nakir, lagi Raqib, Atid, lagi Israfil, lagi Israel. Israel. Okey. Namun Israel dia adalah nama yang bukan datang daripada hadis ataupun Quran, itu datang daripada Israiliyat. Ya, kalau kita dengar hadis yang menyebutkan Israel tu, itu Israiliyat, tak sahih. Tak ada. Nama dia malaikat maut. Okey, malaikat maut itu nama sahih. Okey? Yang kita lalu dengar yang mana? Israel. Bila Israel datang hampir. Itu El Suraya punya lagu kan. Jadi Israel nama itu adalah nama Israiliyat. Okay. Kita tak gunalah kalau ikutkan. Okay. Jadi malaikat Israfil sahih. Jadi dia sedang menanti arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Baik. Habis dah hancur. Hancur. Tak ada apa-apa. Sunyi, sepi. Langit pertama habis. Langit kedua habis. Sampai langit ketujuh. Ya, habis. Hancur. Confirm dah. Semua mati. Walaupun kuman-kuman pun mati. Tak ada dah. Waktu itu tak ada siapa yang hidup. Melainkan yang Allah pilih di kalangan malaikat. Ya, dan makhluk-makhluk yang terpilih lah. Tapi manusia semua habis. Jin-jin habis juga. Yalah. Ya, itu yang kita kita mati dulu dah. Faham kan? Kita mati dulu dah waktu angin sejuk tu datang. Awal mati dah. Okey? Okey, kita tak terang ke? Dah terang lah. Tak apa. Okey, baik. Bila roh itu dicabut daripada, ya agak benda ni agak saintifik pun tak dapat nak terangkan, tetapi kita berada dengan dalil-dalil persoalan gaib kan. Bila roh itu dikeluarkan dari tubuh kita yang disebutkan kematian, ya, kematian itu dia sifat dia bersama dengan roh ni. Ya, dia keluar roh, keluar kematian tu ikut. Ya, kematian ni ikut roh kita. Maka roh orang yang beriman dah kita cerita bagaimana dikeluarkan dengan mudah, terus dibawa ke atas langit. Ya, langit yang pertama minta izin masuk, dibenarkan kerana setiap langit ada pintu-pintu dia. Yang macam mana Rasulullah nak naik dalam peristiwa Isra' Mi'raj dia tu. Okey, maka bila dah naik langit pertama tu diminta izin, dibenarkan sampai langit ke-7. Lalu dipersembahkan kepada Allah roh kita. Lalu itu yang baik, maka dikatakan masukkan dalam kitab Illiyin, kitab orang yang terbaik. Maka dah dituliskan nama dia, yakni dah diambil nama dia tu, maka dipulangkan balik ke bumi. Dikembalikan balik ke bumi. Ingat ya, bila kembalikan, saya suka benda ni ialah satu keimanan. Hadis mencerita begitu. Kita tak boleh nak bayangkan dia turun. Tak. Sistem di alam gaib sana sistem
tinggi, dahsyat. Malaikat sendiri pergi naik turun kan dalam sekelip mata, kelajuan cahaya. Kita tahu dah belajar kelajuan cahaya laju dia macam mana. Okey. Itu roh orang yang beriman. Kecuali orang yang beriman apa dia yang tak lepas? Orang yang berhutang. Dibawa langit pertama ditahan disebabkan masalah hutang. Maka dipulangkan balik sehingga dia selesai. Adapun roh orang yang kafir, lepas dia cabut tu dengan susahnya dia nak keluar, maka dibawa ke atas langit, di bawah langit pertama, minta izin nak masuk, tidak dibenarkan. Bila tak dibenarkan, dipulangkan. Ditulis nama dia dalam sijin, lepas tu dipulangkan ke bumi untuk urusan seterusnya. Itulah kaedah. Tak. Tahan sehingga hutang dia selesai. Berarti dia rugilah di sana, nama dia tak naik. Ya, kita nak nama kita naik, kan? Itu pasal saya suka kepada kita semua bila ada satu amalan-amalan yang terbaik yang betul-betul sahih, menjamin ke syurga, buat walaupun sekali. Kenapa? Bila kita buat sekali, sifat tu ada. Berarti sifat tu ada, mudah-mudahanlah kita termasuk. Okey? Baik. Kita dah bacakan berkaitan dengan kiamat tadi dan bumi menjadi menjadi selepas itu menjadi tenang. Ya, tak ada apa-apa dah. Suara cekerik pun tak ada, suara katak lepas hujan pun tak ada. Suara bebel lagi lah tak ada. Ya. Maka di situ dalam hadis menceritakan Allah berfirman, "Ainal mutakabbirun?" Mana dia orang-orang yang sombong? Mutakabbir, kalimah tu digunakan. Kenapa? Al-kibr adalah sifat Allah. Dia tak boleh orang lain ambil. Sifat ketuhanan tu kibr. Dia nak sombong ke apa, itu hak dia. Jadi Allah kata, mana yang di zaman hidup di dunia ni yang mengaku sebagai raja yang sombong lah kan. Ya. Ataupun yang bongkak, yang takabur, mana dia? Ya. Lalu Allah mengatakan, Ainal mutakabbirun? Ainal malikul muluk? Ataupun ana malikul muluk. Akulah raja segala raja. Akulah yang mutakabbir, yang layak untuk sombong. Senyap aja alam semesta. Tak ada apa dah. Sunyi. Ya, subhanallah. Kerana apa? Lepas itu akan berlaku ke tiupan sangkakala yang kedua. Okey. Ya. Okey. Baik, kita tengok bilakah berlaku tiupan sangkakala yang kedua. Tak ada, dia waktu tu kita di alam yang lain. Okey. Iaitu alam alam yang mana, ingat ya, bila berlaku je kiamat, kita dah bahaskan amalan soleh kita macam terhenti. Pasal dah tak ada orang yang nak meneruskan siri amalan soleh, sedekah jariah, ilmu manfaat, dah tak ada dah. Okey, doa anak yang soleh pun dah tak ada, maka terhenti di situ ya, kerana kita dalam proses perpindahan ke alam yang dikatakan alam akhirat. Itu dia, bumi dah tak ada dah. Waktu itu memang, wallahu alam, saya tak dapat nak, melalui research yang kita tengok pun, tak dapat nak tahu apa yang berlaku sebenarnya pada alam tu. Cuma kita akan tengok dalam surah Yasin ada satu perkara yang menarik dalam bab itu. Okey, tak apa. Kita lihat ya. Kalau nampak pun dia memang itu zat dia, kita tak ada, kita tak tahu pada hari itu. Ya, di syurga itulah. Ya. Jangan kata lambat, mudah-mudahan kita dipercepatkan. Kan? Yalah, tempoh tu lambat. Aywa. Bersama dengan macam Ustaz bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat. Macam mana kita berdoa juga, temukan aku denganmu. Adakah itu dimasuk dalam doa? Tak apa, boleh dimasukkan dalam doa, kerana dalam doa Rasulullah pun menyebutkan tentang melihat wajah Allah, kan? Ada disebutkan dapat melihat wajah Allah, apa-apa semua tu dibenarkan.
apabila ayat dalam surah Al-Qiyamah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu muka-muka orang mukmin ceria disebabkan apa? Dapat melihat wajah Allah. Itu semua dikaitkan dengan syurga tu. Ya. Tapi sebelum tu memang kita tak menyaksikan. Kenapa? Wajah Allah bila dia tengok nikmat. Ya, kalau kena azab pun tak terasa. Ya. Bayangkan kalau wajah Nabi Allah Yusuf kan. Kita baca surah Yusuf kan. Dia hanya muncul tu kenapa? Kerana mak angkat dia kata pergi layan anti-anti kamu tu. Itu je. Bukan apa, dia pergilah nak melayan. Dia tak tahu Zulaikha punya perancangan. Bila dia pergi melayan tu, lalu je kat depan. Dia nak melayan. Itu pun, yang melihat tu sampai terpotong tangan tak terasa apa-apa. Ya, kerana kecantikan Yusuf. Yang disebutkan dalam satu hadis, wallahualam kesahihannya ada perbahasan sedikit. Tapi diceritakan, kecantikan Yusuf dan ibunya, separuh kecantikan Adam. Separuh kecantikan Nabi Adam. Separuh. Kan? Bayangkan separuh tu pun waktu wanita-wanita tu terpotong-potong tangan tak terasa. Kalaulah Nabi Adam muncul rasanya potong tengkuk pun tak terasa. Ha? Lagi handsome. Ahli syurga handsome. Bukan handsome, cantik. Semua ahli syurga cantik. Sifat ahli syurga. Dia tak akan toya punya muka. Ya? Iyalah dia kategori memang tidak dinafikan lah. Dia Sayyidul Anbiya, Sayyidun Nas kan. Tapi manusia semua cantik. Ya, wallahualam itu Allah yang menguruskan. Ya. Kalau tidak, mana kan disebutkan Sayyidatul Ahlil Jannah, ketua-ketua wanita ahli syurga, menunjukkan kecantikan mereka tu segala-galanya kemuncak. Yang disebutkan siapa? Khadijah, Asia, Maryam, Fatimah, kan menunjukkan kecantikan mereka itu kemuncak. Okey. Baik. Okey, kita sambung. Berapa lamakah jarak dua tiupan sangkakala? Okey, sangkakala yang pertama, sangkakala yang menghancurkan. Menghancurkan. Sangkakala yang kedua, menghidupkan. Berarti sangkakala pertama anginnya ganas. Macam bentuk angin yang ganas. Tapi sangkakala yang kedua berupakan angin sepoi-sepoi yang disebutkan hujan gerimis muncul. Okey. Jarak antara tiupan sangkakala pertama dengan sangkakala kedua dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, di antara dua tiupan sangkakala 40. Berkata mereka, wahai Abu Hurairah, 40 hari? Abu Hurairah berkata, aku tak tahu. Mereka bertanya lagi, 40 bulan? Abu Hurairah kata, aku tak tahu. Mereka bertanya lagi, 40 tahun? Abu Hurairah kata, aku tak tahu. 40 saja lafaz disebut. Yang menarik, saya suka kerana macam saya belajar hadis, kita tahu bahawa Abu Hurairah dia tidak akan tokok tambahkan. Dia katakan dalam riwayat lain, dikatakan apabila tabi'in bertanya kepada Abu Hurairah tentang tempoh antara tiupan sangkakala pertama dan kedua, inilah jawapan dia, 40. Lalu mereka tanya, ya Abu Hurairah, 40 hari? Aku tak tahu. Lepas tu 40 bulan tak tahu, 40 tahun tak tahu. Di akhir hadis tu dia mengatakan, begitulah aku tanya kepada Rasulullah dan begitulah Rasulullah jawab. 40 aja. Kalau 40 hari kita tahulah, ya, lepas pantang. 40. Wallahu alam. Itulah. Hanya Allah biarkan benda tu, kita kata tak payahlah cari. Biarkan urusan Allah, kenapa Rasulullah sendiri pun tak reti nak menjawab. Okey? Baik.
Akan berlaku tiupan sangkakala yang kedua seperti mana yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Sebentar ya. Baik. Tiupan sangkakala yang kedua adalah tiupan sangkakala yang membangunkan atau menghidupkan kembali. Yang mana di dalam hadis menyebutkan akan berlaku hujan sebelum tiupan sangkakala yang kedua. Rasulullah bersabda dengan hadis yang panjang, kemudian Allah turunkan hujan seolah-olah hujan gerimis ataupun renyai. Maka tumbuhlah hidup semua jasad manusia. Kemudian ditiupkan tiupan yang lain, pada masa yang itu manusia berdiri sambil menunggu. Okey? Manusia berdiri sambil menunggu. Dia hidup sambil berdiri dan menunggu. Okey. Kehidupan kita bermula daripada apa dia? Dalam hadis Rasulullah menceritakan selepas air itu turun dari langit, mereka tumbuh keluar sebagaimananya tumbuh sayur-sayuran. Tidak ada satu pun dari badan manusia yang tidak hancur, melainkan satu tulang, iaitu tulang yang disebutkan tulang apa ya? Tulang apa? Sulbi. Sulbi. Ya, tulang dalam bahasa Arab ajmuz zanab, yakni tulang sulbi. Ya, pada kita semua ada ke? Ada yang tak ada, semua ada. Ya. Maka dari tulang itulah Allah tak hancurkan, lalu disebarkan di hari kiamat, maksudnya dihidupkan di hari kiamat. Ya, hadis rawahu Muslim. Macam mana? Wallahu a'lam, kita tak suka. Ingat ya, padang mahsyar satu bab, tempat hidupkan satu bab. Ya, ini tempat dihidupkan. Ya. No, kita dah habis dah, acara kubur dah habis dah. Kita dah nak dihidupkan semula, ini dikategorikan alam akhirat. Bukan alam barzakh dah, alam akhirat. Okey? Pertama, tulang-tulang ni bagaimana Allah kumpulkan, bukan urusan kita nak membicarakan. Allah yang buatkan, dia kata dia akan hidupkan, maka tulang-tulang ini adalah benih. Ya, benih untuk kita yang mana dia ditaburkan di satu tempat di akhirat kelak. Okey. Sebelum kita berada di mahsyar, dikaburkan di satu tempat di akhirat kelak, maka didatangkan hujan renyai-renyai dan didatangkan angin sepoi-sepoi, yang ni datang seolah-olah dia menyiram macam kita tanam pokok itulah. Itu pasal ibu-ibu akan tengok dalam Al-Quran, misalan dalam surah Al-Hajj tadi berkaitan kehidupan tu, bagaimana manusia lepas tu dia dihidupkan balik itu, di akhir ayat tu dia cerita. Ya, dia cerita macam tanam-tanaman. Ingat, bila Al-Quran membicarakan bentuk yang begitu, dia nak bagi tahu kita hidup nanti macam tu. Ya, kita hidup nanti macam tanam-tanaman. Disiram air, kita hidup. Okey. Baik. Dan kita hidup bagaimana? Okey, kita lihat satu persatu. Dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim, dibangkitkan setiap hamba manusia mengikut sebab kematian masing-masing. Ya, sebab kematian. Kalau kita mati dalam keadaan beriman, dia akan dibangunkan orang yang beriman. Kalau mati dalam keadaan bertawaf, pakai ihram, dibangunkan dalam keadaan berihram, bertalbiah. Kalau kita mati dalam keadaan mati syahid, bangun dalam keadaan berdarah, tapi darahnya bau harum, kasturi, dan bentuk-bentuk amalan-amalan yang terbaik ini. Okey. Kalau mati tengah berjoget. Nauzubillah. Baik. Kelainan manusia pada hari dibangkitkan. Sesungguhnya manusia dijadikan dengan kehidupan baru dengan kelainannya tersendiri, seperti tidak mati walaupun diazab,
dan mampu melihat malaikat dan juga jin. Waktu itu semua kita akan nampak. Apa yang kita imani hari ini, semuanya kita nampak kat sana. Itu pasal sana dah tak di kategori beriman dah. Dah nampak. Iman, yang dimaksudkan iman, suatu benda yang tak nampak. Okey? Jadi, jin yang selama ni duk kacau kita, sana nampak. Rasanya mahu kita tonyong-tonyong dia kan. Kamu ni aku kat dunia suka ngacau aku. Lepuk sikit kan. Itu kita punya rasa lah. Tapi sampai sana, kita akan lihat semua yang berbeza-beza. Kemudian, dibangunkan manusia dalam keadaan bertelanjang, tidak berkasut dan tidak berkhitan. Ya, seperti mana Allah firmankan dalam surah Al-Anbiya, sebagaimana kami memulai penciptaan yang pertama, kami akan ulangi seperti itu. Itulah janji kami yang pasti kami lakukan. Surah Al-Anbiya ayat 104. Ya. 104 surah Al-Anbiya. Jadi kita akan dibangkitkan dalam keadaan bertelanjang, tidak berkasut dan tidak berkhitan, dan tinggi kita berapa? Berapa kaki? 2 kaki. Confirm 2 kaki. Ya, yalah 2 kaki, nak tambah ke? 2 kaki kan? Tak berapa? Tinggi Nabi Adam 60 hasta. Itulah tinggi dia. Kemudian dia akan berubah. Ya, berubah. Yang orang kafir dengan azab untuk diazabkan, dia berubah lagi teruk lah. Ataupun jadi kecil ke, itu semua. Tetapi orang Islam, yang mana orang yang beriman, dia tingginya 60 hasta. Lepas tu, dia berubahlah banyak benda-benda yang agak menarik dalam bab ini. Okey? Sorry? Al-Anbiya 140. 104. Okey, dah. Waktu itu kita kenal adik-beradik kita, kita kenal semua orang. Tapi kita tak nak layan. Itulah waktu dia. Waktu kita bangun dari kubur dalam keadaan kita pun takut. Ya, waktunya kita bangun di mahsyar tu dalam keadaan takut. Ya, apa ni, kat mana ni, macam mana ni, apa cerita? Kita akan jadi macam itu. Allah menceritakan. Ini gambaran-gambarannya. Seolah-olah selepas berlakunya kiamat, nak menuju ke bangunnya kali kedua tu, semua seksa-seksaan dihentikan. Ya, semua seksaan dihentikan, orang yang nikmat tu tak jadi masalah lah. Ini berdalilkan dalam surah Yasin. Cuba tengok surah Yasin. Okey, surah Yasin, surah yang ke-36. Ayat yang muka surat 443, ayat yang ke-52. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 51. Jumpa ya, muka surat 443. Wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Dan ditiupkan sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kubur menuju ke Tuhan mereka. Mereka berkata, aduh celakalah kami. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami?
Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah dan benarlah rasul-rasulnya. Ya. Menunjukkan waktu itu seolah-olah mereka tak diganggu. Ya, kalau diazab dihentikan. Bila dikejutkan, aduh siapalah pula kejutkan kami. Berarti lepas ni azab seterusnya. Mereka dah rasa selesa. Itu yang menunjukkan antara tiupan sangkakala pertama dan sangkakala kedua tu agak wallahu alam. Tapi ayat itu menceritakan orang-orang yang berdosa ni dalam keadaan dah seronok. Ya, dia tak dikenakan azab. Tetapi bila dibangkitkan, aduh, di situ dia risau balik. Kenapa? Azab berlaku kembali. Okey? Sangkakala 2 di padang mahsyar. Ya. Dia kategori padang mahsyar lah di sana. Tapi dia sebelum padang mahsyar tu. Dia ada satu tempat. Okey? Nampak tu yang dalam gambar rajah tu apa yang saya tulis? Tak ada apa. Tu tiupan sangkakala kedua, Al-Hasyar, dihidupkan semula. Di situlah. Itu tiupan sangkakala kedua. Di atas ni. Sebelum kita pergi kepada mahsyar. Sebelum mahsyar. Tak, pasal ada ayat mengisyaratkan kita akan bergerak semua menuju ke sana. Yang dia mengikut keadaan orang. Okey. Baik, jadi kita nak berangkat kepada mahsyar. Saya rasa kita stop bab ini kat sini dan kita bicara bab Ramadan. Boleh? Nah. Datin. Bagi tengok. Tak apa, dia pun hafal ke? Nah, ambil ni. Kongsi. Ni satu lagi. Satu page depan belakang. Ada lagi? Four more. Okay, bagi pasangan satu. Tak apa, dia boleh dengar aja. Dia pun boleh dapat kopi. Mana hafal. Okey, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita berada dalam bulan Ramadan yang dekat ni. Ya, lepas ni kita cuti kan. Kita sibuk dengan urusan ibadat yang terbaik. Baik, jadi bila kita membicarakan Ramadan, ia merupakan syiar Allah yang perlu kita agungkan dalam jiwa kita. Ya, bila sebut Ramadan, syiar Allah itu di antara taqwal qulub yang mengisyaratkan orang yang mengagungkan syiar Allah ini, ya, lambang-lambang kebesaran agama kita, maka dia termasuk iman dia tu dalam kategori bertakwa. Angkat, tolong angkat. Baik. Ramadan dan kelebihan yang berkaitan dengan Ramadan. Tiap-tiap tahun Ramadan datang. Tetapi apakah kita dapat daripada Ramadan tu? InsyaAllah mudah-mudahan dapatlah banyak kan. Tapi cuba kita buat yang terbaik kali ini, yang mana kita tak tahu adakah Ramadan ini Ramadan terakhir ataupun bagaimana. Wallahu a'lam. Tapi cuba buat yang terbaik. Tapi orang perempuan senang. Dia tak susah macam orang lelaki. Ya? Pasal dia banyak melepak rumah je pun boleh dah. Okey, baik. Okey, baik. Okey. Di antara yang menyebabkan keagungan Ramadan ini bulan turunnya Al-Quran, ya.
Kalau ikut Ramadan dari dulu, semenjak Nabi Adam sampai Rasulullah, sampai sekarang ni memang ada. Tetapi keistimewaan pada umat Muhammad dengan munculnya Ramadan ini ialah disebabkan Al-Quran diturunkan pada bulan tersebut. Maka bila Al-Quran diturunkan pada bulan tersebut, dia menjadikan bulan yang termulia. Ya, bulan Ramadan tu kalau start daripada 1 hari bulan sampai 29 ataupun 30, confirm memang pahala banyak sangat-sangat. Berbeza dengan bulan-bulan yang lain, ya. Nak menceritakan itu kesan daripada Al-Quran turun, bulan itu jadi hebat. Dan bila Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Bila malam Lailatul Qadar itu Al-Quran turun, malam Lailatul Qadar adalah malam yang terbaik di antara malam-malam. Dalam 360 hari itu, itulah malam yang terbaik. Ya. Bila Al-Quran turun kepada Rasulullah, maka Al-Quran, Rasulullah menjadi Sayyidul Anbiya, ketua para nabi. Ui, tinggi ya. Bila Quran diturunkan di Mekah, maka Mekah menjadi Ummul Qura. Mula-mula turun tu dia terus menaikkan. Dan bila Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah, umat dia menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik dikeluarkan untuk manusia. Ya, alhamdulillah. Ya, kita bersyukur. Dan oleh kerana tu, tapi kenapa ya kalau ikutkan puasa dalam nuzul Quran berapa bulan? 17 Ramadan. Nuzul Quran 17 Ramadan. Bukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar 21, 23 kan? Sampai 27. Okey? Baik. Yang disebutkan menjadi perbahasan itu, Al-Quran mula-mula turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Dia ada satu baitu di sana, di atas langit, Baitul Izzah. Selain itu, Baitul apa yang kita tahu? Baitul Ma'mur. Baitul Maqdis. Ma'mur. Baitul Izzah. Izzah. Ke langit, sebelum sampai ke bumi, ada satu, yakni di langit sana, Baitul Izzah. Lepas tu barulah Al-Quran diturunkan ke bumi mengikut apa yang diprogramkan oleh Allah. Baitul Ma'mur tahu? Baitul Ma'mur. Yang malaikat seperti dia macam Kaabah, Mekah kita lah, Kaabah. Yang malaikat masuk tiap-tiap hari 70,000. Tiap-tiap hari. Ya, 70,000. Lepas tu malaikat tu keluar, masuk lagi malaikat yang lain 70,000. Keluar. Yang keluar tu takkan kembali balik dah. Ya, atas langit yang ketujuh. Izzah, aywa. Baik. Maka waktu turun itulah berlaku pada malam Lailatul Qadar. Ke Baitul Izzah tu. Kemudian turun hari yang ke bumi itu yang kalau disebutkan pada 17 Ramadan tu, waktu tu cuti apa semua, itu ada perbahasan lah. Tapi malam diturunkan Quran pada malam Lailatul Qadar di Baitul Izzah. Dari Lauh Mahfuz, di Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Ya, 6. Ya. Dunia dia tak ikut, tapi dikatakan kali yang pertama tu pada 17 tu lah yang disambut kita tu. Tak, dia berkaitan dengan yang turun ke bumi lah, awal yang turun tu. Sebagai itu tak jadi masalah lah. Tak ada apa-apa. Adalah kadang-kadang adalah cuti, ambil lah cuti tu. Apa tu? Okey. Ke bumi, which part of bumi? No. Dia from dari Baitul dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian Al-Quran diturunkan mengikut apa wahyu yang diberikan kepada Rasulullah. Kat mana Rasulullah, kat situlah diturunkan. So di Madinah punya, di Mekah. Ya. Dia mengikut kat mana Rasulullah. Kerana Jibril akan turun pada Rasulullah wahyu tu.
Okey, baik. Dah. Dia ikut masa selama 23 tahun tu lah. Ya. Daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Baik, kemudian yang kedua. Ayat tu kita tak baca lagi ya. Ayat yang bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Okay. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara benar dengan yang salah. Oleh itu, siapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah dia berpuasa. Okay? Baik. Yang kedua, bulan yang dibukakan pintu syurga dan ditutup pintu neraka dan diikatkan syaitan-syaitan. Inilah bulan dia. Ya. Di mana dari Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidat syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu neraka dan diikatkan syaitan-syaitan. Hadis Bukhari Muslim. Ya. Maka kalau waktu ni pintu syurga buka atau tutup? Tutup. Belum masuk Ramadan waktu ni. Waktu sekarang. Ya, pintu neraka dibuka. Dan bila masuk je maghrib Ramadan hari yang pertama tu terus dibuka menunjukkan bermulanya hari-hari yang penuh kebaikan, hari-hari yang penuh dengan pengampunan. Okey. Yang ketiga, bulan dibuka pintu pengampunan seluas-luasnya berdalilkan hadis yang kita terjemahkan. Rasulullah SAW menaiki mimbar sambil berkata amin, amin, amin. Baginda ditanya, kamu menaiki mimbar lalu berkata amin, amin, amin. Baginda menjawab, Jibril datang kepadaku lalu mengatakan, siapa yang berada di bulan Ramadan tetapi tidak diampunkan dosa-dosanya, dimasukkan ke dalam neraka, Allah menjauhi rahmatnya. Katakan amin, lalu aku katakan amin. Maksudnya, bulan Ramadan confirm pengampunan. Bayangkan Rasulullah kata, kita keluar habis bulan Ramadan, Allah tak ampun dosa kita. Ada masalah pada diri kita. Jadi kena jaga. Ya, cuba. Kemudian, bulan Ramadan pahalanya terlalu besar, ganjarannya Allah yang Maha mengetahui. Berdalilkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, setiap amalan anak Adam diberikan ganjaran 10 kali ganda sehingga 700 lipat kali ganda. Ini amalan ya. Itu pasal saya suka kita bila bicarakan tentang Allah, bila Allah bagi, dia bukan bagi sikit-sikit. Ya, 10 tu dia bagi 1 banding 10. Kalau macam apa juga amalan, ya, 1, 10 dan tak tahu yang lain-lain tu. Tetapi kalau bersedekah RM1 dibaginya RM700 di sisinya. Okey, dan dalam riwayat dikatakan Allah mengembangkan ganjaran pahala tu dalam bentuk-bentuk sampai besar sebesar gunung. Ya, dibukakan. Itu pasal subhanallah pahala kita banyak. Tapi saya nasihatkan jangan batalkan amalan kita. Salah satunya jaga akidah, yang kedua jangan mengumpat. Baik. Aduh, sakit kepala. Allah berfirman kecuali puasa. Puasa, melainkan puasa kerana sesungguhnya puasa tu untuk aku. Dan aku akan beri balasan dengannya. Meninggal syahwatnya dan makanan minuman kerana aku. Ya, itu pasal ganjaran pahala puasa tak ada siapa yang tahu melainkan Allah. Terlalu besar sangat-sangat. Bayangkan solat qabliyah subuh tu, solat sunat subuh pun lebih baik daripada bumi seisinya. Ini kan pula puasa fardu. Tetapi ingat ya, hadis muflis yang saya baca tu, dia akan terbatal disebab-sebab benda, ialah mengumpat apa semua tu, dia hilang pahala kita. Sayang sangat-sangat. Okey, baik. Kemudian, ya, kenapa dia tinggal kerana aku? Bagi orang berpuasa itu 2 kegembiraan, iaitu waktu berbuka dan waktu bertemu dengan aku. Ya, dan
sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah berbanding bau kasturi. Okey, kalimah ni amat penting untuk kita ketahui kerana masyarakat kita bila habis dah sahur tu, ya, dia dah mula tak gosok gigi. Dia gosok gigi waktu sahur sampai ke petang kerana hadis ini. Sebenarnya salah faham berlaku. Ya, bukan maksud kita tak boleh gosok gigi tu waktu tengah hari kalau kita rasa tak selesa, gosok gigi. Kenapa Rasulullah boleh katakan tiap-tiap waktu solat dia akan gosok gigi. Cuma dia tak mendalamkan macam kita kumur lebih-lebih, itu je. Ya, ini bila hadis ini disalah faham, akhirnya Islam dianggap pengotor, ya, tak kisah bau busuk lah apa semua. Salah tu. Yang dimaksudkan bau busuk dari mulut itu adalah keluar daripada perut kita, ya, khuluf. Dalam hadis ni kita khuluf. Dia keluar dari perut, gas-gas tu melalui mulut. Itu yang lebih wangi daripada bau kasturi di sisi Ar-Rahman. Okey? Maka tak menjadi masalah bab gosok gigi. Cuma kerana dalam siri sunnah Rasulullah dia gosok gigi kan, tang lidah tu dia tarik sampai kadang-kadang bunyi macam nak muntah. Itu di antara sifat yang baik untuk bersihkan. Ya, baik. Tapi bulan puasa dia tak buat macam itu. Kerana dia tak mendalamkan. Yang kelima, malam diseru oleh malaikat untuk kebaikan dan pembebasan ahli neraka. Dalam hadis apabila awal malam bulan Ramadan, maka seorang pemanggil, hadis tu panjang sebenarnya, di atas tu saya terjemahkan pendek. Maka seorang pemanggil melaungkan pada tiap-tiap malam, wahai orang yang inginkan kebaikan, teruskan. Wahai orang yang ingin keburukan, hentikan. Ataupun kurangkan. Di sisi Allah ada yang akan dibebaskan dari neraka, ianya berlaku pada tiap-tiap malam bulan Ramadan. Jadi kita dalam bab ini kena minta lindung, minta Allah jauhkan kita dari neraka. Kenapa? Allah bebaskan pada malam tu orang yang dia nak bebaskan. Baik. Kemudian pada 6 terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan bersamaan 83 tahun 3 bulan. Wallahu alam, kita sampai ke umur ini, wallahu alam, tak ada siapa yang tahu. Tapi bila disebutkan amalan menjadi baik 1000 bulan, 1 hari 24 jam tu seolah-olah dia beramal saja. Tak ada makan, tak ada minum, tak ada apa. Seolah-olah begitu. Bayangkan 1000 bulan tak makan, tak minum, semata-mata beramal. Nak menunjukkan pahala tu besar. Ya, ganjaran dia besar. Okey. Ini berdalilkan Quran, sesungguhnya inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, dan apakah dia kebesaran malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Tapi itulah, kita dapat ke? Itu persoalannya kan. Biasanya itu pasal Rasulullah menggalakkan kita beriktikaf. Sini tak tahulah ada iktikaf ke tidak. Kenapa? Siapa yang pergi iktikaf ini kaum lelaki lah biasanya kan. Kaum perempuan ada juga, boleh. Kerana nanti kita akan terangkan. Di mana iktikaf ni, bila kita niat je iktikaf, kita duduk ke tidur ke apa ke, ya, dalam masjid tu, semua kategori pahala iktikaf. Buang air ke, tiba-tiba tengah malam nak buang air, Lailatul Qadar menjelma kan. Kita dalam iktikaf, pahala iktikaf kita dapat 1000 bulan. Tidur 1000 bulan juga pahala iktikaf. Dia bukan pahala tidur tu, pahala iktikaf tu. Tetapi kalau kita kat rumah, itu agak sukar. Memang kita semangat, tapi kita tak tahu bila Lailatul Qadar tu kan. Tengah-tengah semangat solat dah ngantuk. Baca ialah tarawih kita kat rumah tu lain. Lepas tu baca Quran, ialah Quran bila kita baca tu syaitan mula kacau, ngantuk. Oh, dah tidur tiba-tiba Lailatul Qadar datang. Rugilah kita kan. Itu pasal. Tapi kalau kita mampu tak menjadi masalah. Kerana Aisyah pernah bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang perlu aku lakukan? Apa dia Rasulullah ajar? Rasulullah katakan ya Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pengampun dan suka pada pengampunan, ampunkan aku. Tahu tak, kalimah tu besar sangat, kalimah yang kita dah terang rasanya. Ya, dia hilangkan maklumat-maklumat dosa-dosa kita yang lalu, seolah-olah dah tak ada apa-apa. Ya, baik. Yang ketujuh, pintu syurga Ar-Rayyan bagi orang yang berpuasa. Daripada Sahlu ibnu Sa'ad daripada Nabi bersabda, sesungguhnya di syurga ada sebuah pintu yang diberi nama Ar-Rayyan.
akan masuk melaluinya pada hari kiamat kelak hanyalah orang berpuasa. Tidak ada yang masuk melaluinya selain mereka. Dikatakan, mana orang yang berpuasa? Lalu mereka bangun dan masuk. Apabila mereka telah memasukinya, maka pintu tersebut ditutup dan tidak ada pun yang dapat memasukinya lagi. Subhanallah. Yang ke-8, pahala yang besar memberi iftar berbuka orang berpuasa. Berbuka art hilang. Rasulullah SAW bersabda dengan maksudnya, sesiapa yang memberi iftar berbuka bagi orang berpuasa, maka dia memperolehi ganjaran pahala puasa seperti orang yang berpuasa tanpa mengurang pahala orang yang berpuasa itu. Ya, maksudnya pahala terlalu besar memberi iftar. Cuma salah faham berlaku pada masyarakat kita bila kita kata bagi iftar, bagi orang makan, dalam minda dia teringat apa dia? Nak bagi makan nasi nasi lemak ke nasi biryani ke, mula dia datang tu. Tak. Iftar ni hanya sekadar air sebotol yang kecil itu, kurma 3-4 biji, kot nak bagi kuih ke apa, macam kita di Madinah itulah Mekah. Kan dia bagi, dia letakkan yogurt sikit, roti, air zam-zam, kurma tu. Itu berbuka puasa. Bukan susah. Ya. Cuma bila kita dah terfikir nak bagi biryani, itu bagi makan orang yang lapar. Memang kalau kita bagi itu 2 pahala kita dapat. Pahala berbuka puasa dengan pahala bagi orang makan. Tak dinafikan. Tapi jangan disebabkan bila kita sebut berbuka puasa tu, semua include tu kita rasa tak mampu, rugi sangat-sangat. Setengah orang dia buat bungkus-bungkus bagi orang tengah jalan, ataupun kita pergi, nah ini untuk orang buka puasa di surau tu. Dah cukup. Biar dia pun uruskan. Confirm berapa orang yang makan tu kita dapat pahala. Ya. Buat walaupun sekali, saya katakan. Itu yang saya katakan, buat walaupun sekali. Puasa tu maknanya air, kurma. Ya. Not the main meal lah. Tak. Itu bagi orang makan. Untuk orang buka makan nasi. Kerana itu kategori memberi makan. Memberi makan, dia pahala dia pun besar. Memberi makan ni pahala besar. Kemudian, menginfak seperti angin yang deras. Sesungguhnya Rasulullah orang yang paling pemurah dalam kebaikan dan paling menonjol pemurahnya adalah pada bulan Ramadan. Ya, seperti dalam hadis yang ni saya pendekkan, yang disebutkan akhirnya seperti angin yang deras. Kemudian yang ke-10, umrah seperti ganjaran haji. Berdalilkan hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, umrah di bulan Ramadan adalah seperti melakukan haji atau haji bersamaku. Maksudnya pahala tu besar. Ya, pahala tu besar. Bukan maksudnya, oh kalau macam itu habislah haji, tak payahlah daftar tabung haji. Tak. Haji tetap kena buat. Kalau dah buat haji tu lain cerita. Tapi nak cerita pahala tu terlalu besar. Kemudian berqiyamul lail. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membangun malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan penyerahan kepada Allah, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Ya, Masya Allah. Kemudian keberkatan sahur, dari Anas menceritakan, Rasulullah bersabda, bersahurlah, sesungguhnya pada sahur itu ada barakah. Ya. Jadi, ibu-ibu kadang-kadang kita ni malas nak bangun kan. Malas nak bangun, dah sahur, tahajud pun dah lama kuat. Dah panjang kan, ngantuk pula. Okey, ambil air, minum air pun cukup dah. Ya, sahurkan dengan air. Kemudian yang ke-13, beriktikaf. Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di masjid pada 10 akhir Ramadan sehingga wafatnya. Kemudian isteri-isterinya pula beriktikaf. Ini menunjukkan wanita pun dibenarkan beriktikaf dengan syarat, ya, dapat izin suami, dengan syarat jaga ada iktikaf. Itu penting sangat. Ya. Tak ada. Dia bila sebut iktikaf pada masjid je. Tapi tak apalah kalau dia nak buat tempat dia ibadah situ. Kalau tak, duduk kat ni suami kacau. Duduk seorang kat situ. Ya. Wallahu a'lam bisawab. Okey. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dapat ilmu yang baik dan bermanfaat dan kita beramal lah yang mana boleh kita beramal.
Dan insya-Allah mudah-mudahan ilmu ini kita dapat guna dalam perjalanan siri amalan terbaik kita untuk bertemu dengan Allah. Jadi cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta